Okey, baik. Kita mula dengan tutorial 6 yang kita tinggal hari itu. Tutorial 7 saya rasa kita dah buat. Petikan umum. Hari ini kita buat petikan sastra pula. Okey, tema pilihan kita hari ini ialah tema perpaduan. Okey. Jadi saya di sini bagi kamu cerpen Munshi, ada dalam antologi kamu. Antologi tingkatan 5 dan juga satu sajak. Okey, sebelum kita mula menjawab petikan sastra ke, petikan umum ke, petikan novel, apa-apa saja pemahaman, kita kena tahu di mana kita kena fokus. Jadi, jangan lupa untuk baca soalan nombor 2. Okey, soalan bahagian 2 tu. Okey, baik. Nyatakan persamaan kesan buruk yang diperoleh apabila semangat perpaduan tidak diamalkan. Okey. Saya rasa bukan persamaan lah. Saya rasa okey. Saya rasa ada silap sikit dekat soalan tu. Okey. Anyway, find kesan buruk dulu. Saya rasa persamaan atau perbezaan ataupun tak ada. Okey, ini saya silap edit tadi. Okey. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kesan buruk. Kalau ada persamaan nanti kita tengok. Kesan buruk yang diperoleh apabila semangat perpaduan tidak diamalkan oleh semua kaum. Okey. Mari kita mencari jawapan dia dan cuba fahamkan bahan komsas yang dibagi. Okey. Cari kesan kesan perpaduan tidak diamalkan. Okey. Jadi kita tengok. Saya teringat cerita bonda tentang kota mewah itu yang pernah mencalit sejarah hitam dekad lampau. Dekad lampau maksudnya 10 tahun yang lalu. Okey, anda karpus term. Okey. Sejarah yang meninggalkan parut luka sentimen yang bukan sedikit. That give a lot of parut. That means kesan lah. Sejarah suram yang berparut duka. Angkara means akibat. Gelodak emosi, உணர்ச்சி வசப்பட்டு, dan kesumatனா வந்து நிறைய இங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, high degree vocab பாய்ச்சிருக்காங்க. kesumatனா வந்து the vengeance, dendam. Okay, gelodakனா வந்து பொங்கி வர்றது, like a boiling. Okay, boiling. Gelodak is like a boiling. Okay, gelodak is like a boiling. Duka maksudnya sedih. Berparut maksud di sini adalah kesan. Okay. Sejarah suram maksudnya sejarah yang kurang baik lah, kurang manis. Okay, sejarah kurang manis yang berparut sedih. Berkesannya sedih. Angkara maksudnya akibat. Akibat gelodak emosi dan kesumat yang mengalir dalam dada setiap warganya sejak sekian lama. Okay. This is the story about a guy. He lived in a kampung. He wanted to go to the kota. Like KL lah, for example. அப்ப அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, இல்ல நீ அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது. அங்க என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு தெரியுமா? அப்பதான் அந்த கதையை வந்து சொன்னது வந்து அவனுக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த மெயின் கேரக்டர் பேர் வந்து மேல் lah. Okay. But it's okay if you don't know the story. I just give you an idea how to understand the story. Okay. Because you no need to touch your anthology at all. Okay. For this thing all. Komsas part. Okay. Sebab tidak akan ditanya. Dia akan tanya bagi petikan macam ni saja. Okay. Dek benih. Dek tu macam kerana. Okay. Atau oleh sebab. Benih penjajah yang menanam racun perkauman melalui sistem pecah dan perintah. You all learn sejarah. British mengamalkan sistem pecah dan perintah untuk mengawal tanah Melayu. Okay. Because of that system. Bernanalah. Selam வச்சிருச்சு. இப்போ ஒரு புண்ணு இருந்துச்சுன்னா selam வைக்கும்ல. அது. Berkudislah. Bernanalah segala prasangka buruk sebelum meletusnya tragedi sengketa dan rusuhan
rusuhanna poratom, aதாவது kalawaram antara warga kota yang mewakili bangsa-bangsa yang berbeza fahaman, bahasa dan budaya. Okay, note பண்ணுங்க, நான் சொன்னது kesan perpaduan tidak diamalkan. Akibatnya, dara dan korban menjadi saksi kepada sebuah api pergolakan sehingga mencetuskan huru hara kepada negara yang baru setahun jagung menghirup udara kemerdekaan. Maybe 1969 பத்தின கதையா இருக்கலாம். ஓகே, நிறைய ரத்தம், நிறைய பலி ஏற்பட்டுச்சு இந்த போராட்டத்தினால. Until the negara become tidak aman lah. Okay, the saddest part is baru setahun jagung, baru muda lah. Just now only kita menghirup udara kemerdekaan. Seperti kata Bonda kepada saya setiap kali menjengah kalender Mei, apa confirm 16 Mei 1969 பத்தி பேசுறாங்க. Okay, இந்த peristiwa பத்தி நான் இங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சொல்லக்கூடாது. Okay, because I'm recording the lesson lah. Okay, it's a very sensitive issue. உங்க father mother கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க அவங்களோட version of story வந்து சொல்லுவாங்க. Why the 16 May 1969 we call the bloody history. Bloody history, sejarah berdarah. Okay, right. Okay, இப்போ இதுல எந்த இடத்துல kesan இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Okay, Vishal, mana kesan dia dalam petikan ini? Kesan perpaduan tidak diamalkan. Meletusnya tragedi sengketa dan rusuhan antara warga kota. Meletusnya tragedi sengketa dan rusuhan antara warga kota. Yes, very good. Vishalachi, lagi satu apa dia? No, we cannot hear you. No, scoop diama, விளங்கல. Hello? Sir, I'm speaking. We cannot hear you. Maybe, சரி, டைப் பண்ணுமா, எந்த பாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது எந்த சைடில் முடியுதுன்னு டைப் பண்ணி பார்ப்போம். மேக் ஷுர் அந்த மைக் ரிசால்வ் பண்ணுமா. Okay, I'm 1 minute, sir. I join using phone also. Okay, Ken, you use the phone as the mic. Okay, that's good. You can resolve the issue. Okay, we wait for Visa. Sorry, 16 Mayன்னு சொல்லிட்டேன். It's அது வந்து பார்க்க போனா 13 Mei 1969. Sorry guys. It's supposed to be 13 Mei 1969. Okay, you take this one also. Okay, bye. Thank you, Vishal. It's supposed to be 13 Mei 1969, not 16 Mei. 16 Mei na Teachers Day. நான் என்னோட காரியத்தில் இருக்க பார்த்தீங்களா. ஓகே, ikatan perpaduan. ஓகே, இது ஒரு சாஜா lah. பை, இந்த சாஜாலையும் நான் படிச்சு காட்டுவேன். எந்த இடத்துல kesan இருக்குன்னு சொல்லணும். வைஷ்ணவி ரெடி? Malaysia, bumiku Malaysia, terserlah aman dan இருங்க. Okay, my God. Terserlah aman dan maju negaranya. Pelbagai rona budaya, pelbagai budaya culture, Melayu, Cina, India, dusun bajau dan etnik lain hidup bersama, berpegangan dengan rasa cinta yang sama, seperti sejenis persahabatan yang tak terungkap. Biar tak sama budaya dan bahasanya dan mesranya perhubungan. Itulah yang dinamakan perpaduan. Okay, right. The first rangkap is like very positive. Terungkap, sir? Terungkap nah, like tercakap lah. Okay. சொல்ல முடியாத ஒரு நட்பு, இனம் புரியாத ஒரு நட்பு.
Okey. Perpaduan menjadi simbolik kekuatan negara. Jika bercerai kita beroboh. Bersatu kita pasti teguh. Jika perpaduan diabaikan, keharmonian negara pasti tergugat. Ekonomi negara pasti terkulai. Terkulai means இப்ப டாகிங் இருக்குல்ல, டாகிங் அது மேல கூலாட் ஏறி அது அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அப்படியே வந்து டீகம்போஸ்ட் ஆகுறதுல அதுக்கு பேர் தான் கூலாய். Ayolah kita adalah insan satu gagasan. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ளார ஒண்ணு. Gagasan satu Malaysia. Kerana perpaduan itu seperti sejenis syadu yang bertiup lalu tidak tergapai jika tiada kesepakatan. Tragedi berdarah pasti berulang, namun dengan kesepaduan dan perpaduan, kelangsungan kedamaian kaum berkekalan hendaknya. Okay, very clear சொல்லியிருந்தாங்க kesan. Yes, what are the kesan? Kesan baik atau kesan buruk, sir? Perpaduan tidak diamalkan, boleh ada kesan baik kah? Cannot. Nah, then? But still there got it's fine. Okay, sir. The second one, keharmonian negara pasti tergugat jika perpaduan diabaikan. Lagi? Then bahwa ekonomi negara pasti terkulai. Lagi satu ada. Okay, sir. Tragedi berdarah pasti berulang, sir. Tragedi berdarah pasti berulang. Jadi kita ada persamaan lah tragedi berdarah ni. Okay, kita ada persamaan. Rusuhan நடந்தது சொல்லலாம். Okay. Right. Okay, kita cuba jawab soalan 1 dan soalan 2. Okay. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud mencalit sejarah hitam. Okay, berdasarkan bahan 1, maksud mencalit sejarah hitam ialah okey, mencalit ke satu perkataan, sejarah ke orang perkataan, hitam ke satu perkataan. Hitam ni tak boleh cakap color lah. You kena bagi sesuatu yang sesuai dengan konteks ayat. Okey. Okey, seorang try satulah. Vishal mencalit. Mencalit. Maksud mencalit? Tak ada. Mencalit. Menggores. Apa tu menggores? Menggores உரசுறது, சுரண்டி எடுக்கிறது. அந்த டைரக்ட் மீனிங் பார்க்க கூடாது. மஞ்சாலிட் அந்த ஆர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அதை வச்சு அவ்வளவு அழகா வரைவாங்க. சாலிட் பண்ணி வரைவாங்க. அந்த புருஷ ஒண்ணா தட்டி melakar kan? Very good. Sejarah, perkataan lain untuk sejarah? Peristiwa. Hitam? Buruk. Can. Buruk also can. Peristiwa yang tragis pun boleh juga. Tragedy. Tragis. Melakar peristiwa buruk atau tragis. Okey. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan kesan buruk yang diperoleh apabila semangat perpaduan tidak diamalkan oleh semua kaum. Jadi kita pun jawablah berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey. Persamaan kesan buruk yang diperoleh. Kalau dia tanya macam ni 4 markah biasanya. Yang diperoleh apabila semangat perpaduan
tidak diamalkan oleh semua kaum ialah peristiwa berdarah yang mengorbankan pelbagai nyawa. Kamu boleh ambil ayat kamu sendiri juga. Pelbagai nyawa, peristiwa berdarah yang mengorbankan pelbagai nyawa akan berulang atau berlaku. Okey? Berdasarkan bahan satu, kita cakap perbezaan pula. Berdasarkan bahan satu, okey. Dia boleh jadi apa? Mencetuskan huru-hara kepada negara. Rusuhan antara warga kota. Kita bagi tahu dia. Yang key point dia, rusuhan antara warga kota akan berlaku sehingga negara menjadi huru-hara. Manakala linarminga, kalau nak bagi tahu perbezaan, manakala dalam bahan 2 keharmonian negara dan ekonomi negara terjejas. Kita combine them lah. Boleh combine, tak ada masalah. Keharmonian negara dan ekonomi negara akan terjejas jika perpaduan tidak diamalkan. Okey? முடிச்சிட்டீங்கன்னா டன் சொல்லுங்க. Okey? Peranan tu macam usaha lah. Okey. So can tell lah. சொல்லு. School can organize any pertandingan antara pelbagai kaum. Pertandingan. So that all the races will be joined and participate. Pertandingan or activity lah. What kind of activity? Activity like gotong royong, and then when Raya time we can do activity membuat ketupat. Okay. Just to make to give them experience about how to do ketupat. Ketupat. Because we eat that. Okay. Right. அதாவது ஒண்ணா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யணும். Okay, good. That's good. விசாலாச்சி? Campaign, sir. Campaign apa? And then second thing, school can rumah terbuka. So that every student gets to know other culture and dapat memahami adat kisah kaum lain. Okay, yang tu Vaishnavi tadi dah cakap. Okay, but you give the uraian. Okay, right. Vaishnavi 1 kita ambil aktiviti gotong royong, aktiviti berkumpulan lah. Okay, yang ini mengadakan sambutan macam ni lah. Okay, selain ini, selain yang diberitahu dua orang ni, Vishal, apa yang kamu boleh cadangkan? Activity co-curriculum. Activity co-curriculum, very good. Okay, activity co-curriculum we tak boleh ketepikan sebab activity co-curriculum it's the best way to connect everyone
Okey, yang boleh menghubungkan semua murid semuka melewati batasan kaum dan agama. Jadi, okey, campaign mada சொன்னது வந்து campaign சொல்றதுக்கு பதிலா ceramah கூட சொல்லலாம். ceramah yang berunsurkan perpaduan. Boleh juga. Okey. அப்புறம் பிஆர் ஸ்கோலா சொன்னாலே நீங்க யோசிங்க. பிஆர் ஸ்கோலா வந்து சிலபஸ் மூலமா எப்படி perpaduan செய்யலாம். Jadi contoh pembelajaran ni sejarah dapat memupuk perpaduan apa. Kamu juga boleh cakap macam tu. Okey. Pada pendapat saya, okey, saya tulis dalam point form saja. Yang ni untuk kebat. Nanti tak cukup tempat pula. Okey. Pihak sekolah என்னென்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். Pihak sekolah harus mewajibkan pelibatan pelajar, penglibatan சொல்லக்கூடாது. Pelibatan pelajar ke dalam aktiviti kokurikulum untuk memahami கொஞ்சம் நீங்க ஹுராயானோட கொடுத்தீங்கன்னா கொக்குரிக்குலம் so what அப்படி ஒரு கேள்வி வரக்கூடாது. நம்ம கொடுக்குற பதிலே அவன் திருப்பி இன்னொரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்க இருக்கணும் உங்களோட பதில். ஓகேயா? நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொன்ன மாதிரி தான். ஓகே, untuk memahami என்ன சொல்லுவாங்க, memahami அந்த ஒற்றுமை, semangat berpasukan dan semangat kekitaan. இப்படி எழுதுனீங்கன்னா உங்க ஈஸி மந்தாப் lah. Okey. Idea kedua, ceramah pun boleh juga. Ceramah கூட சொல்லலாம். Okey. அது வந்து யார் செய்யணும்? கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபை lawatan sambil belajar sir. விட்டா எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் சொல்லிடுவேன் நீங்க. அடுத்தது yalah lawatan sambil belajar. Yes, can, of course can. Okay, right. யோசிச்ச ceramah. இப்ப ceramah kesedaranலாம் biasanya pihak bimbingan dan counseling செய்வாங்க. அப்ப நீங்க அவங்க பேரையும் சொல்லலாம். pihak bimbingan dan counseling sekolah boleh mengadakan ceramah kesedaran memupuk perpaduan. Ceramah kesedaran, ceramah maybe ceramah perpaduan lah. அப்புறம் அந்த ஹுராயான் பாய்ச்சிக்கலாம் அந்த kesedaran. Ceramah perpaduan untuk memberikan kesedaran dan mendidik kepentingan perpaduan. Okey. Lagi satu, 3 markah, 2 isi sudah cukup lah. Lagi satu, pihak pendidik என்ன செய்யலாம்னு கூட சொல்லலாம். Specifically the guru. Pihak pendidik harus menekankan unsur perpaduan dalam silabus mata pelajaran sejarah, pendidikan moral, dan sejarah, pendidikan moral dan enough subjek இருக்கு. Unsur perpaduan maybe pendidikan Islam lah.
Pihak pendidik harus menekankan unsur perpaduan dalam silibus mata pelajaran sejarah pendidikan moral dan pendidikan Islam supaya murid menghayatinya dan membudayakannya. Ada follow பண்றாங்க. Okay? So இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் co-curriculum, அந்த ceramah and the syllabus 3 cabang கிட்ட போயிட்டேன். இப்ப நீங்க எல்லாமே ஆக்டிவிட்டியா சொன்னீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு ஓகே டைமென்ஷன் kamu belum buka lagi. ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஓகே then the rest all give other ஆக்டிவிட்டியால மட்டும் தான் இதுன்னு இல்ல படிப்புலயும் செய்ய முடியும் ceramahவாலையும் செய்ய முடியும் like that make sure அவங்க வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் kamu berfikiran matang dapat berfikir dari pelbagai dimensi itu yang penting. Okey எழுதிருங்க. That's it. Dan okey. Dan 1, Dan sir. dan 2, dan 3. Okey. Next paklah. Sikap setengah individu yang lebih suka membaca dan mempercayai berita berbentuk sensasi di laman sosial tanpa memastikan kesahihan dan kebenarannya menjadi antara punca perpaduan antara kaum di negara ini kian rapuh. Okay? Wait, let me off the recording for a while. So, now, let's say saya lantik kamu sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri. Menteri Perpaduan Negara dan Kesejahteraan. Apakah tindakan yang harus diambil oleh beliau? Oh, sebagai menteri வேற ஆளு. So அவர் என்ன செய்யலாம் இதை தடுக்கிறதுக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay? Yes? Come on. Okay, Vaishnavi, come. It's a repeat thinking. நீங்க ஒரு மந்திரி. Think more widely. Visalachi? Still couldn't. Okay, sir, we can do this, sir. We can like stop spreading we can as a Perdana Menteri we can Not Perdana Menteri. sebagai menteri, right? Ah. Okay, sebagai menteri we can like how to tell give give saman or like that to those who spreading the berita yang tidak pasti. Penguatkuasaan undang-undang lah. Okay. Okay. Visalachi? Yes, you want to tell? Memberi pendedahan kepada setiap rakyat Melalui? Melalui kempen. Kempen lah. Yes. Okay, kita didik rakyat. Okay, Ken? Vishal? Mencipta laman penting itu. See the kesahihan of the berita. Okay, kamu cipta satu laman web untuk memberitahu kesahihan sesuatu berita kepada rakyat. Ken? நீங்க ஒரு menteri, you ada banyak kuasa. Okay, jadi kita tengok. Kita ambil idea kamu lah. Okay, first வந்து okay, அந்த campaign பத்தி பேசலாம். Okay. Okay. Mengadakan campaign kesedaran untuk mendidik masyarakat
masyarakat tentang apa kena bagi tahu tentang cara membanding dan menilai berita-berita sensasi di laman sosial. Okey. Lepas tu idea kedua, like misalnya Vaishnavi tell, okay, mungkin அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா நீ மந்திரியா யோசிச்சேன்னா அந்த விஷயத்தை வந்து நீ பார்லிமெண்ட்க்கு கொண்டு போவேன், இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தையே உருவாக்குவேன். ஏன்னா மந்திரி அந்த ரோல்ஸை ஒழுங்கா ப்ளே பண்ணு. லைக் ஜெனரலா சொல்றதோட நான் இதெல்லாம் பார்லிமெண்ட்ல போய் பேசுவேன், ஏன்னா மந்திரி இல்ல. ஸோ mengusulkan, அது usul பண்ணணும் எங்கன்னா Dewan Parlimen lah. Okay, mengusulkan cadangan ke Dewan Parlimen untuk apa? Untuk meluluskan akta berita palsu supaya pengguna media sosial tidak menyalahgunakan platform itu. Okay. Third one, okay, mewujudkan satu pasukan lah. Satu laman web Satu pasukan lah. Laman web pasukan better. Mewujudkan satu pasukan khas untuk menyelia to supervise berita-berita sensasi dan palsu yang tular di laman sosial Okey, mewujudkan satu pasukan khas untuk menyelia berita-berita sensasi dan palsu yang tular di laman sosial dan mendedahkannya kepada rakyat melalui laman web yang official, what you call rasmi, laman web rasmi kerajaan. Ayo. Ni contoh tiga benda yang kamu boleh buatlah sebagai menteri. Write as much as you can, okay? Bagi isi kamu, நீங்க சொல்ற explanation, the pemeriksa must grab it. அப்படி இருக்கணும். Okay?
Okey, sedang. Dan Wan. Dan sir. Dan Tu. Dan sir. Dan Tri. Okey, kita pergi soalan tambahan sebab perpaduan topik yang penting sikit. Okey, kita tetap dihambat rasa sedih melihat masyarakat hari ini semakin jauh daripada amalan ketamadunan hidup, iaitu hidup bersatu padu. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada senario itu? Okey, why the perpaduan not relevant anymore? Okey, siapa cepat dia dapatlah, bagi isi cepat. Right? Okay, Vishal, come. Why masyarakat tidak bersatu padu? Sir, can I try, sir? Ah, Because everyone is nowadays into the social media in technology. okay. Cakap dalam bahasa Melayu, okay. You kena cakap idea kamu dalam bahasa Melayu baru. Okay, kita nak tengok lisan kamu juga. Okay, pengaruh media sosial terlalu. Masyarakat hari ini Masyarakat ini terlalu dipengaruhi oleh media sosial. terlalu dipengaruhi oleh media sosial. Ayat salah. Okay, isi dia betul lah, tapi Dan. Okay, macam mana kita nak bina ayat? Okay, masyarakat hari ini lebih mendampingkan apa? Telefon pintar, media sosial berbanding komunikasi secara langsung antara satu sama lain. Okay, very good. Yes, Vishal? Bahasa. What bahasa? Cabaran bahasa. Cabaran bahasa. Bahasa sebagai halangan. Yes. Okay, Ken? Very good. Visalachi? Sebab masyarakat bersifat materialistik sehingga mengabaikan kepentingan bersatu padu namun hanya mementingkan kepentingan diri. Okay. Yeah, Ken. Individualistic, and also you also can add on racist. Sebab tu dia tak boleh hidup bersatu padu. Okay? Fanatism, racism. Okay? Lagi satu ayo யோசிச்சேன் நான் மறந்துட்டேன் பாருங்க. Okay, first வந்து perkembangan teknologi yang canggih sehingga masyarakat mendampingkan diri, maksudnya mendekatkan diri, mendampingkan diri dengan media sosial dan telefon pintar berbanding komunikasi secara langsung. Okey. Nombor 2. Perbezaan bahasa dan status sosial pun boleh juga. Status sosial menyebabkan jurang antara masyarakat bertambah. Jurang na மேடு பள்ளம். அந்த இது jurang bertambah lah.
Okey, yang ketiga, sikap individualistik dan resis yang keterlaluan. Keterlaluan. Okey. Ini antara contoh isi yang kamu boleh bagilah. Kurangnya aktiviti kemasyarakatan. Major point the one. அதுதான் மைண்ட்ல வந்துச்சு மறந்துட்டேன். Kurangnya aktiviti kemasyarakatan. Okey, tulis. Dan sir. Dan one. Dan Dan two. Dan three. Okey. Anda sekeluarga baru berpindah ke kawasan kejiranan di bandar yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Anda sekeluarga menghadapi masalah kerana belum mengenali penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Anda dan sekeluarga ingin mengenali penduduk di kawasan tempat tinggal anda. Anda dan sekeluarga ingin mengenali dan memahami penduduk di kawasan kejiranan tersebut supaya hubungan anda sekeluarga dengan penduduk taman semakin erat dan harmonis. Sebagai keluarga yang prihatin, cadangkan langkah-langkah yang dapat anda sekeluarga lakukan untuk mengeratkan hubungan dengan penduduk di kawasan kejiranan tersebut. Can join in the activity. Bahasa Melayu. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh rukun tetangga. Yes, very good. Okay. Melibatkan diri ke dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong atau majlis rumah terbuka. Okey. Yang kedua, Vishal. Vishal? mengadakan majlis rumah terbuka. Mengadakan? Majlis rumah terbuka. Sudah ada rumah terbuka? Kertas kamu tertutup kah? Sudah buka mah, ya. Sentiasa bertanya kabar. Yes.
Okey, sentiasa bertegur sapa dan bertanya khabar dengan jiran-jiran di sekeliling. So another one can I say? Sulma. The children, like let's say in our age, like adik-adik boleh bermain pada waktu lapang dengan jiran. Like how to tell, we are the same age people, we can play when Tapi ini sebagai satu keluarga you kena buat. that means family itself. Family lah. Oh. இப்ப புது வீட்டுக்கு வந்துட்டோன்னே என்ன பண்ணுவோம் நம்மனா ஹவுஸ் வார்மிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது விழா செய்வோம், எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம் அந்த மாதிரில. அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க நாயில? Majlis keramaian atau kesyukuran. Okay, mengadakan majlis. So why the screen is black? Is it? No, I think. Black, sir. Vishal can see ya. Can see, sir. Okay, mine black. Okay, I can, sir. Okay. Mengadakan majlis keramaian atau kesyukuran. அது வந்து இங்க வந்து நீங்க போய் libatkan பண்ணி இது நீங்களே உருவாக்கலாம். Mengadakan majlis keramaian dan kesyukuran supaya dapat berkenal-kenalan dengan jiran. சிம்பிளா இப்போ உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்ககிட்ட எல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் மாத்திக்க மாட்டீங்களா? அதுவே ஒரு நல்ல முறை தான். Saling bertukar juada dan ziarah menziarahi. Visit each other lah. Dan tu dan 3. Okey, jadi kita dah siapkan tutorial 6. Mari kita beralih ke tutorial 8, guys. Okey. Tutorial 8. ஐயோ இருங்க, எதுல பிரிண்ட் பண்ண? ஓகே, one desktop. 5 pages கொண்ட tutorial 8. Okay, tutorial 8. Baik, okay, tema kita sukan dan perpaduan. Jadi dia ada seperti biasalah, kamu tahu kan style saya. Okay, peribahasa yang ada dalam buku teks itu yang saya utamakan lah. Itu yang saya utamakan. Okay, nanti kamu carilah. Okay, sekarang saya nak kamu cuba praktis 2 sampai 5. Cuba cari dan jawab peribahasa berikut. Okay. Buat 4 praktis ini dulu. Okay, praktis 2 sampai praktis 5. Enam 45 kita start perbincangan. Okay.
Dialog di bawah mengandungi beberapa peristiwa. Peristiwa pula peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa saja kemudian berikan maksud peribahasa tersebut. Okey, itu sebagai arahan saja. Kamu senaraikan semualah. Dalam kelas saya, kena senaraikan semua. Baik. Saya sangat sedih apabila memperoleh keputusan peperiksaan yang lepas. Saya gagal dalam mata pelajaran matematik, sains dan prinsip perakaunan. Sudah pasti perasaan ibu saya bagai kaca terhempas ke batu apabila mengetahui keputusan ini. Janganlah terlalu awak sedih kerana awak masih ada peluang untuk membaiki kesilapan yang lalu. Awak perlu berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kejayaan kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Peribahasa kedua. Terima kasih Izati atas nasihat ini. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh kerana belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Peribahasa ketiga. Saya yakin dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang. Kegagalan yang lepas akan saya jadikan pengajaran agar pisang tidak berbuah 2 kali. Okey. Praktis 2. Saya nak Vaishnavi jawab. Okey. Bagai kaca terhempas ke batu. Hati yang hancur kerana duka cita. Okey. Hati yang hancur kerana terlalu duka cita. Extreme sad. Heartbroken. Okey. Hati yang hancur kerana terlalu duka cita. Okey. Peribahasa kedua. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Yes. Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Peribahasa ketiga. Belakang parang kalau diasah lagi kan tajam? Apa maksud dia? Vaishnavi? Oh, sorry, I'm talking off mic. Jika berusaha dengan gigih, pasti akan berjaya. Is the keyword missing? I won't give you full mark. Ayyo. என்ன keyword? அதாவது நம்ம கிட்ட கத்தி பார்த்தீங்களா? பாறாங் கத்தி வச்சுக்கீங்களா? பாறாங் கத்தி தெரியல. ஓகே. வளவு இருக்கும். இந்த சைடுல கூரா இருக்கும், இந்த சைடுல கூறு இருக்காது. ஆனா இத நீ தீட்டுனாலும் இதுவும் தாஜாமாயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா இந்த சைடுல கூரா இல்லாம இருக்கிறது அந்த புத்தி கூர்மையை குறிக்குது. Okeyயா? So walaupun seseorang itu tidak cerdik, actually சில peribahasa bookல bodohன்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ரஃபா போவேனா, kalau tidak cerdik, kalau dia berusaha, dia juga boleh berjaya. அப்படி இருக்கணும். Okey? Jika seseorang kurang cerdik, berusaha, bersungguh-sungguh, sudah pasti orang itu akan berjaya. And peribahasa keempat, pisang tidak berbuah 2 kali. Apa maksudnya, Vaishnavi? Ayyo, I didn't find that one. Because there are 3, so I know. So, you now tell lah. What's it? I see. Pisang tidak berbuah 2 kali. Pisang tidak berbuah 2 kali. நல்ல விஷயம் இனி நடக்காது. Don't know. நல்லதாவே பேச மாட்டியா? Wait. Pisang. Tuan sekali tertipu. Tidak akan ulang lagi ya, sir. Okay, sekali terkena akan lebih berwaspada pada masa hadapan atau lebih berjaga-jaga pada masa hadapan. ஒரு வாட்டி பட்டாச்சு, ரெண்டாவது வாட்டி ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், அதான் சொல்றாங்க. Okey, praktis ketiga, lagi satu dialog. Nah, dialog mana dialog hari ini?
So Okay. following up sekali penulang. Akan lebih berjaga-jaga pada masa depan. Masa hadapan. Okay. Actually, இங்க ஒரு subject missing ஆகுது. Seseorang போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்ட் ஆயிரும். ayat yang lengkap. Okay, sir. Okay. Semua udah? Okay. Ya, dan Right. Praktis ketiga saya nak Wisalaci buat. Okey, dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan dua peribahasa saja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Syam, jagalah diri baik-baik ketika kamu berada di rantau orang. Rantau orang means in a other people place. Di sana nanti sesuaikan diri dengan budaya dan adat resam mereka. Ikutlah nasihat orang tua-tua, iaitu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Okey, itu peribahasa pertama, kita boleh nampak di sini. Terima kasih ibu. Saya akan sematkan மனசுல வச்சுக்கிறது. Nasihat ibu di dalam hati saya. Okey. Di luar negara nanti ibu berharap என்ன எல்லாத்துலயுமே கோமா இல்லாம பயங்கரமா இருக்கு. Di sana nanti இங்க கோமா வரும். Di luar negara nanti koma வரும். Okay, di luar negara nanti ibu berharap Syam belajar rajin-rajin sehingga berjaya mendapat segulung ijazah. Bak kata peribahasa, alang-alang berdakwat, biarlah hitam. Saya tidak akan lupa nasihat ibu itu. Satu lagi, jangan lupa pulang ke halaman bagai ikan pulang ke lubuk setelah tamat pengajian di luar sana. Ada 3 peribahasa, jadi saya nak tengok apa dia punya peribahasa hampir sama maksud atau sama maksud. Yes, Wisalaci. First one. Cannot hear you. Can you hear me? Okay, clear. First one is di mana bumi dipijak di sana langit. Okay, very good. Kena ingat dua-dua ni sama maksud. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, maksudnya mematuhi peraturan atau adat, mengikut persekitaran. Okay, இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது. Okay, next one. Alang-alang so the berdakwat. the first one I put berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan asal? Cannot, ma. You see the arto mematuhi peraturan. Yang tu lain maksud. Mana boleh? Kan? Okay. Okay. Alright. Nombor 2, sambung Wisalaci. Alang-alang berdakwat biarlah hitam. Pun genggam bara api biarlah jadi arang. Genggam bara api biarlah jadi arang. Can. ஆனா அதுல hampir sama maksud boleh lah. Okay, genggam bara api. ஆனா genggam bara apiயோட அர்த்தம் special sikit. Walaupun sesuatu pekerjaan itu sukar, kita sabar buat sampai habis. Ini dia tak cakap susah semua kan, tapi bolehlah, hampir sama maksud, boleh diterima. Genggam bara api biar jadi arang. Okey, lagi peribahasa yang lain sesuai. Alang-alang நிறைய இருக்கு. Alang-alang berdakwat paicangla, நீங்க alang-alang berminyak. Alang-alang mandi. Okey, alang-alang mandi baiklah. Alang-alang mandi. அதாவது செய்யற வேலையை முழுசா செய். குளிக்கணும்னு முடிவு பண்றல, நனைஞ்சிட்டு குளி. biarlah basah. Alang-alang mandi biarlah basah. இன்னொரு peribahasa alang-alang berminyak biarlah licin. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan lebih kepada you buat sesuatu perbuatan jahat buat sampai habis macam tu. Yang tu kurang sesuai. நான் சொல்றது சில வாத்தியார்கள் maybe won't terima, but அது hampir sama maksud தான். But the one for okay, you see, alang-alang menyeluk pekasam pocket குள்ள கை விட்டுட்ட
Kadaisi warikum uttu eduthiru. That means dia menggalakkan perkara yang jahat. Jadi yang tu saya tak terima lah. Okay, itu reason dia. Alang-alang berminyak biarlah licin. Okay, buat sesuatu kerja sehingga habis. Okay, dah nak pukul 7 dah. Okay, kita ikan pulang ke lubuk. Ikan pulang ke lubuk. Bagai gagak pulang ke benua. Gagak pulang ke benua ni salah sikit. Semua orang ingat yang tu sama maksud. Tak sama maksud. Gagak pulang ke benua na திருப்பி ரிட்டர்ன் வரான். அதாவது இங்கேருந்து நீ படிச்சுட்டு இங்கேருந்து நீ எப்படி போனியோ அதே மாதிரி எந்த மாற்றமும் இல்லாம இப்ப காக்கா ஒரு இடத்துக்கு போகுது, ஒரு கண்டத்துக்கு போகுது பெனுவாக்கு. அப்ப திருப்பி அதே கருப்பு கலர்ல தான் வரும். அப்பனா எப்படி போனியோ அப்படியே வந்திருக்க. kurang sesuai. மின்னாதெல்லாம் ஒண்ணு. என்னம்மா? விட்டு விட்டு கேக்குது. இக்கானா? Bagai ikan pulang ke lubuk. அதுதான் பெரிபாசாவே. Sorry. Ini bagai sirih pulang ke gagak. என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு பிள்ளைங்களுக்குலாம்? bagai sirih pulang ke gagang. Okay, that one can. And then setinggi-tinggi bangau terbang. Yes. The perfect one. Setinggi-tinggi bangau terbang. Akhirnya hingga ke belakang kerbau juga. Hingga belakang kerbau juga. Okay. இது ஒரு பரிபாஷா, இது ஒரு பரிபாஷா, இன்னொரு பரிபாஷா. bagai belut. தெரியல பாத்தீங்களா? pulang lumpur. Yes. bagai belut pulang ke lumpur சொல்லலாம். Okay? சரி. காக்கா pulang ke benua தவிர்த்துருங்க. அதெல்லாம் நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சிருக்கிறது. மற்ற செக்கு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணாம போட்டிருக்காங்க. நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஓகேயா? So, adak. Okay, maksudnya you pulang balik. Pulang ke kampung halaman. Setelah merantau. Okay. Right. We stop here first. Please complete the peribahasa module. Okay, next week வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் bincang பண்ணலாம். இங்க இருக்கிற peribahasa maksud வெள்ளனே எழுதி வைங்க. Ayat jangan buat. Ayat kita akan buat bersama-sama sebab saya nak ajar kamu teknik membina ayat. Okay? Peribahasa maksud kena buat. Yang ini jangan buat. Yang 4-5 tadi kamu dah buat kan? Okay, tak apa. Jadi உங்க வேலை சிம்பிள் தான். இந்த முகாஸ்ரால சொல்லிப்பட்ட பெரிபாசாவை தேடி அதோட மக்சூட் எழுதுங்க. Okay, that's all for today.